Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram, iaitu kisah seram yang aku sendiri alami dan kisah seram yang diceritakan daripada seorang kakak. Kisah ini terjadi di sebuah negeri Sembilan, iaitu di kawasan Port Dickson. Pada hujung minggu tahun lalu, ketika tu aku mempunyai dua orang anak cahaya mata, seorang lelaki dan seorang anak perempuan. Pada ketika tu anak perempuan aku ni berumur 1 tahun 6 bulan. Anak lelaki aku sudah mencecah lebih kurang dalam 2 tahun lebih pada masa tu. Dekat 3 tahun Jadi malam tu aku sebenarnya tak ada merancang pun aku nak pergi menginap mana-mana tempat. Jadi malam tu tiba-tiba ada rezeki yang masuk. Jadi aku pun rancang dengan bini aku cakap elok-elok ni kena pula cuti ujung minggu ni. Saya ingat nak bawa lah pergi jalan-jalan. Jadi isteri aku mula-mula tak setuju. Tapi pasal aku pun gelojoh pada masa tu, aku tempah sebuah apartment resort, iaitu apartmen Chorus dekat Negeri Sembilan tu, dekat Port Dickson tu. Aku dapat nombor telefon ni daripada adik aku sendiri, pasal dia pernah tinggal dekat apartmen tu. Jadi kebetulan masa tu aku dapat pula dengan harga yang okey lah. Masa tu aku ambil 3 hari 2 malam. Mula-mula owner yang jaga apartmen tu dia tawarkan aku dengan harga 1 malam RM250. Tapi bila aku sampai dekat situ, dia cakap tak apalah bang, saya bagi abang 3 hari 2 malam RM250 dia kata. Jadi aku pun setuju lah. Aku suka lah, setuju. Pasal aku tengok apartmen tu cantik kan. Pasal apartmen tu dia baru, dia siap renovation pada masa tu. Jadi apartmen yang aku duduk pun dia berkonsepkan Jepun ni, ala-ala Jepun, dengan ada balkoni yang menghadap betul-betul ke arah laut. Memang cantik lah demi view dia. Jadi aku pun okey lah, aku cakap dengan brother tu, okey lah aku setuju lah dengan apartmen ni. Jadi aku bayar duit, tak ada deposit lah, memang kena bayar terus. Aku bayar terus. Jadi selama 3 hari 2 malam lah. Jadi hari pertama yang aku duduk kat situ, masa tu aku sampai pun dah pukul 12 malam. Malam tu aku dan isteri aku, anak-anak aku semua rasa lapar. Jadi aku cakap dengan diorang, jom lah kita keluar kejap, kita picit makan. Aku tak tahulah pukul 12 malam masih ada kedai dibuka ke ataupun dah tak ada buka kedai. Jadi aku pun keluar. Aku pun main masuk simpang je. Cakap mungkin ni nak pergi ke kedai makan ni. Jadi aku masuk simpang kiri tu. Bila aku perasan dekat situ, aku tengok dekat situ adalah tanah perkuburan. Tanah perkuburan askar lama yang telah meninggal dunia ketika peperangan waktu Jepun dulu. Pasal dia tulis kat situ memang kubur askar lama pejuang-pejuang kan. Jadi aku pun turun daripada kubur tu. Aku pun jalan ke depan. Aku perasan belah kanan aku ada satu gerai iaitu gerai steamboat. Jadi aku pun masuk ke situ, ke parking tu. Aku pun pergi beli steamboat. Pasal aku cakap kalau tak malam nak cari lah kedai-kedai makan kat depan sana. Aku tak tahu kan, pasal aku pun first time kat situ. Jadi aku pun beli lah steamboat. Dia kedai steamboat ni tak jauh dengan Chorus apartmen ni, dalam 2 kilometer lah. Jadi aku pun beli. Aku pun buat balik lah dekat aku punya apartmen. Selesai makan aku semua, aku duduk lepak-lepak. Aku tak perasan punya jam dah pukul 3 pagi. Aku pun tidur dengan anak lelaki aku dah tidur. Tapi malam tu anak perempuan aku, baby ni, dia masih lagi dia meracau malam tu tau. Dia menangis-nangis. Aku tak tahu apa pasal. Jadi aku pun cuba pujuk dia. Aku pun nyanyikan lagu untuk dia. Masa aku tengah nyanyikan lagu tu, aku nyanyi lagu apa tau, lagu yang aku cipta sendiri. Jadi aku ambil sikit macam lagu Jamal Abdillah sikit. Lagu dia macam ni. Tidurlah sayang. Masa aku tengah nyanyi lagu tu, tiba-tiba aku dengar dekat balkoni luar daripada bilik aku tu, dari satu tingkap, aku dengar dekat luar tu ada suara yang sedang mengajuk aku punya lagu yang aku sedang nyanyi untuk anak aku tidur ni.
Tapi suara dia agak lebih halus lagi. Jadi aku pun dengar lah. Dia nyanyi, tidurlah wahai sayang. Aku pun cakap, tengok bini aku cakap, yang siapa yang nyanyi lagu tu? Awak ke? Dia kata tak ada. Saya pun dengar juga. Aku pun selakkan langsir yang menghadap ke balkoni tu. Aku selak sikit. Aku nampak dekat ampayan tempat aku sedai ikan tawar tu. Aku tengok dekat situ macam ada susuk tubuh tau. Tapi badan dia besar. Tapi dia tak tinggi, dia rendah je. Macam seorang wanita perempuan tapi agak berusia sikit umur dia. Jadi aku cakap dengan bini aku cakap, abang nak pergi tengok lah. Jadi aku pun keluar daripada bilik aku buka selendor tu. Aku pun keluar, aku tengok, aku minta daripada selendor tu, aku tengok, aku buka pintu lah. Bila aku buka selendor tu, aku tengok, dekat situ tak ada apa-apa. Yang aku perasan memang ada kentawar yang aku sedai. Jadi aku cakap, oh mungkin aku lupa aku sedai kentawar kat sini. Jadi aku pun tak cakap apa, aku tutup balik selendor, aku tarik langsir, aku masuk ke dalam bilik. Aku berselak langsir dekat tingkap balkoni tu. Aku dalam bilik aku tengok, aku tak nampak lah benda yang aku nampak tadi. Jadi aku pun tidurkan adik aku, cakap anak aku cakap tak ada nyanyi lah. Aku tepuk-tepuk je, jadi diorang tidur lah. Tapi itu pengalaman sekali je yang berlaku dekat situ. Masa mula-mula aku takut, mungkin aku letih pada malam tu. Masa aku memandu jauh kan, aku rasa letih, lelah. Mungkin macam-macam benda yang kita boleh alami waktu kita dalam keadaan kita letih. Jadi aku tak kisahlah dengan cerita tu. Jadi bila aku jumpa dengan seorang kakak, masa tu aku tak duduk kat hotel tu, baru ni lah aku pergi dalam sebulan lebih. Aku pergi, aku jumpa dengan seorang kakak India ni. Masa tu aku duduk menginap dekat hotel yang dijaga. Jadi aku tanya kat dia, dekat sini ada tak kawasan hotel-hotel yang berhantu? Aku dah tahu cerita lah. Aku boleh kongsi dengan korang kan, para pendengar lah. Jadi akak tu cerita aku, akak ni berbangsa India. Dia cerita aku, dia kata ada hotel Mayang Sari dengan hotel Forest. Tapi yang banyak cerita seram yang dia kata dekat aku iaitu dekat Mayang Sari. Dekat Mayang Sari tu yang dia cerita dengan aku, dia kata dekat situ dia pernah dengar. Dia pernah dengar tapi dia tak pernah alami. Dia tak pernah tengok dengan mata dia sendiri, tapi dia dengar daripada perbualan orang lain yang ceritakan tentang pengalaman seram yang berlaku dekat hotel Mayang Sari tu. Kisah dia ada dua kes kematian. Yang pertama perempuan ni dia mengantungkan diri dia dekat kipas. Jadi dia mati dalam bilik hotel. Aku tak pasti bilik hotel nombor berapa. Tapi yang viral sekali iaitu bilik 701. Kalau tak salah aku lah 705 705. Dan yang keduanya, dia ada orang bunuh diri, dia terjun daripada tingkat atas ke bawah, mati. Semenjak pada tu banyaklah kisah-kisah seram yang diceritakan oleh pengunjung-pengunjung yang datang ke situ, dan akhirnya tempat ditutup buat sementara. Tapi sekarang aku rasa dah mula beroperasi, tapi pada bangunan yang baru. Bangunan lama tu dah bankrupt dah aku rasa. Memang tempat yang lama tu pun dah tak terurus lah, memang dia dah tutup dengan zinc apa semua. Tapi biasanya kalau macam Ghostbuster ni, diorang akan masuk tengok dalam tu. Itu kisah yang terjadi dekat Mayang Sari. Tapi kalau aku lalu kat depan tu malam-malam pun aku rasa seram sejuk lah, pasal dengan bangunan yang dah usang macam tu kan, dengan gelap. Aku rasa memang agak seram lah. Pasal kat depan hotel tu pun selalu berlaku kemalangan jalan raya. Masa hari yang aku pergi yang baru ni pun, aku tengok ada 2, 3, 4 biji kereta yang accident. Tapi accident memang agak teruk kereta doang. Tapi orang aku tak tahu, Allahu'alam lah. Masa aku tengok kereta dah tersadar air kat situ. Jadi kisah yang berlaku pula dekat Forest Hotel ni pun, aku dengar pun ada orang bunuh diri juga. Dia terjun daripada tingkat atas, mati dekat betul-betul kat pelantar bawah tu. Tapi aku tak kata pasti lah cerita tu adalah cerita sahih cerita benar, ataupun cerita yang sengaja dimitoskan oleh seseorang kerana dengki ataupun kerana tujuan nak menakut-nakutkan para pengunjung yang datang ke Port Dickson untuk nak menyewa ke dua tempat ni, iaitu Chorus dan juga
Mayang Sari Hotel. Dulu Mayang Sari Hotel ni adalah sebuah hotel yang tersenggam indah. Pasal dulu dia ni berkonsepkan Bali kalau tak salah aku dia punya manager dia dulu adalah orang Indonesia. Memang berasal daripada Bali, jadi hotel tu pun dia konsepkan dengan konsep daripada negara sana lah. Memang cantik lah. Tapi akhirnya hotel tu semakin lama semakin tidak dikunjungi oleh orang dan akhirnya tutup lah. Aku tak tahu sebab apa. Cuma yang aku tahu orang dok viral dalam YouTube yang hotel tersebut adalah hotel yang berhantu. Itu ramai yang tak berani nak pergi ke sana. Lepas ada satu cerita lagi, ada satu member satu kumpulan, satu geng ni lah. Masa tu dia merancang nak bercuti ke Polisian. Tapi diorang ni tak plan lebih awal. Jadi bila sampai sana baru dah diorang cari hotel untuk diorang nak menginap kat hotel tersebut. Tapi masa tu kebetulan hotel dekat situ memang dah tak ada dah yang kosong. Dan dia diperkenalkan oleh seorang lelaki yang ada dekat pantai tu. Dikenalkan dengan seorang lelaki ni berbangsa Cina. Jadi dia pun telefon lah orang Cina ni, telefon brother Cina ni. Lalu dia jumpa dengan brother Cina ni bawa di satu tempat iaitu apartmen Aku tak pasti lah, tapi aku dengar Mayang Sari cerita ni dekat Mayang Sari. Jadi diorang ni berlima tau. Jadi diorang pun minta bilik 3 bilik ke 2 bilik. Diorang minta 2 bilik. Tapi bila sampai dekat situ, bilik hanya boleh digunakan satu je. Satu lagi bilik tu dikunci. Memang tak boleh nak guna. Jadi bengang juga pasal dah sewa 2 bilik tapi dapat guna bilik 1 bilik je. Jadi diorang tak tidur dalam bilik, diorang tidur dekat ruang tamu malam tu. Tapi muncul lah malam tu diorang dapat pun sewa dengan harga yang murah Harga murah, aku tak mau sebut berapa harga dia yang murah tu. Cuma aku nak cerita tentang pengalaman yang berlaku kat situ. Jadi malam tu, petang tu bila diorang sampai petang. Bila sampai petang tu, diorang kasi letih. Jadi diorang pun baring lah. Diorang baring dekat ruang tamu tu dan akhirnya tertidur. Bila tertidur tu, salah seorang daripada kawan ni, badan dia ada agak besar sikit. Jadi dia tidur suka berdengkur. Jadi mengganggu kawan-kawan yang lain lah yang sedang tidur mesti akan terbangun dia bila dengar dia punya dengkuran tu. Jadi waktu tu kawan dia bangun, dia perasan dekat sebelah dia ada seorang lelaki lagi. Tapi aku nak bagi nama Lan sebagai Lan. Jadi bila dia tengok badan kawan dia macam Lan yang gemuk ni lah, yang suka berdengkur ni. Jadi bila dia tengok wajah si Lan ni, wajah dia agak pucat. Masa dia tidur kat ruang tamu. Tapi dia kata, lantak dia kata dia pusingkan badan dia tak berani nak pandang wajah Lan ni, dia pusingkan badan dia. Lepas tu tengah tidur tu, salah seorang kawan dia, aku bagi nama Zul dia kejut. Dia kata yang dia kejut ni nama dia Man dia kejut, Man, bangun Man. Kenapa? Jom aku lapar, jom kita pergi makan. Jadi bila dia bangun, dia masuk ke dalam bilik, dia tengok si Lan ni sedang tidur dalam bilik tau. Lan dengan 2 orang kawan ni lagi sedang tidur dalam bilik. Tapi dia fikir, dia kata, siapa yang tidur dekat ruang tamu? Padahal yang tidur kat ruang tamu tu 2 orang je. Yang 3 orang lagi tidur dalam bilik. Tapi masa dia bangun malam petang tu, dia bangun masa tu dah maghrib. Bila dia bangun, dia tengok ada 5 orang kawan. Tapi wajah mereka ni agak berlainan sikit dengan kawan-kawan yang lain. Agak pucat muka kan. Jadi dia pun agak takut juga Jadi bila dia kata betul ke tu kawan aku yang tidur dalam bilik tu, dia kata dia pun kejut Bila kejut, malam tu dia buat rancangan Bila diorang kata jom kita keluar makan Bila kita nak keluar makan, tapi sebelum keluar makan tu buat rancangan dulu. Pasal bilik tu terhad untuk 2 orang tidur. Jadi siapa yang nak tidur dalam bilik dan siapa yang akan tidur dekat ruang tamu. Tapi setelah berbincang malam tu, diorang kata malam ni kita tak payah tidur dalam bilik, kita tidur kat ruang tamu je semua. Jadi okey lah. Semua setuju malam tu. Jadi waktu mereka nak keluar makan tu, mereka nampak dekat sliding door tu, dia nampak macam ada sesuatu tubuh
yang rambut dia panjang mengurai, berpakaian serba putih waktu diorang nak keluar tu. Masa tu dah lepas pada waktu maghrib. Jadi bila dia tengok, dia dengar bunyi hembusan nafas pada malam, pada waktu tu lah dia dengar bunyi hembusan nafas. Jadi kawan dia tegur, dia kata, cuba korang tengok dekat tingkap selendok tu ada apa lah. Bila kawan-kawan dia tengok, pandang toleh ke belakang, tengok dekat selendok tu nampak memang real. Memang ada susuk tubuh yang rambut dia panjang mengurai dan berpakaian serba putih pada malam tu. Jadi mereka pun larilah keluar daripada apartmen ni. Bila lari keluar, masa tu pakaian beg-beg semua dalam apartmen. Jadi diorang keluar, diorang takut lagi tak balik dekat apartmen tu. Lepas tu bila kat kedai makan, member ni dia cerita, dia kata tadi masa tengah tidur tadi aku perasan dekat sebelah aku ada silan tau, Lan senang tidur. Lepas tu tapi member dia menyampuk, kata mana ada Lan tidur kat situ. Lan kan tidur dalam bilik. Dia kata aku pun perasan bila aku bangun, bila aku buka pintu, aku tengok Lan tengah tidur dalam bilik. Tapi aku tak perasan siapa yang tidur sebelah aku. Tapi badan dia macam Lan lah. Sebiji dia kata. Jadi malam tu diorang buat keputusan, malam tu diorang tak mau balik ke apartmen. Diorang nak stay dekat kedai makan ni je. Kalau boleh memang tak mau balik lah. Kalau kedai makan tutup, kita stay dalam kereta je lah, kata diorang. Pagi besok barulah kita balik ke apartmen. Jadi malam tu diorang stay kat kedai, tapi kedai memang tak buka 24 jam. Jadi diorang pun masuk dalam kereta, diorang terus pergi ke parking apartmen yang mereka menginap ni. Bila sampai kat parking tu, baru diorang perasan dekat apartmen tu memang tak banyak yang menginap dekat kawasan tu. Memang lampu, kalau ada pun rumah selang-selang, itu pun ada 2-3 biji je rumah yang ada lampu. Yang lain-lain tu semua dalam kegelapan. Lepas tu dia fikir dia kata mungkin apartmen ni dah lama dah tak terurus ni. Sebab apa? Kalau dia tengok daripada luaran dan kawasan-kawasan semasa diorang nak pergi ke tempat, nak pergi ke bilik yang mereka sewa ni, memang keadaan agak suram dengan lampu yang berkelip-kelip, dengan keadaan yang tak berapa bersih. Jadi dia kata kita malam ni kita tidur dalam kereta lah. Pagi besok kita naik ke atas dan kita telefon uncle tu kenapa dia bagi kita apartmen yang macam ni. Patutlah tak ramai orang yang sewa kat sini. Punya tempat ni keras macam tu. Itulah pengalaman yang terjadi kepada 5 sahabat tadi. Cerita ni pun dikongsikan oleh akak India tu juga. Cerita dengan aku. Jadi banyak lagi cerita-cerita seram yang berlaku dekat Mayang Sari ni. Seperti kepala yang timbul dekat swimming pool lah. Nampak kepala sedang terapung-rapung dekat swimming pool daripada tingkat 7 kalau tak salah aku lah. Cerita ni. Tapi aku tak pasti tu betul ke tidak. Yang dekat chorus pula pun macam tu juga. Chorus. Jadi akhirnya tapi chorus masih aktif, masih dalam keadaan seperti biasa lagi. Masih kalau 2 minggu kalau kita pergi cuti ni, memang susah nak dapat lah bilik ataupun nak dapat apartmen memang agak susah dekat chorus ni. Tapi Mayang Sari ni semakin lama semakin ditinggalkan oleh pengunjung-pengunjung. Memang diorang agak tak berani lagi nak sewa dekat Mayang Sari tu. Sebanyak cerita-cerita yang diceritakan oleh penggemar kisah-kisah hantu ni. Jadi apa-apa pun yang itu yang aku dapat kongsikan. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita seram dekat situ, tapi aku tak dapat nak ceritakan semua sebab aku sendiri pun tak tahu cerita tu sahih ataupun tidak. Kalau anda nak tahu sahih ke tidak, anda sendirilah yang menempah bilik hotel tersebut dan anda sendirilah yang mengalami situasi bagaimana yang akan berlaku kepada diri anda sendiri. Apa pun aku nak mengucapkan terima kasih dan selamat menonton dan mendengar kisah seram daripadaku. Apa pun, bye. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Bye.